Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita akan dari mana? Okay, last week kita dah masuk. Okay, last week kita dah, internet Raiden lag ke? Sekejap. Kita buka. Okay, so last week kita dah habis sampai double fertilization, betul tak? Betul. Betul. So ada apa-apa soalan nak? So double fertilization ataupun plant structure ataupun plant reproductive system. Ada apa-apa soalan? Ada? Ada ke? Tak ada, madam. Alright. So hari ni kita akan sambung tajuk seterusnya iaitu tajuk male reproductive system. Okay, male reproductive system. Awak dah pernah belajar kot waktu SPM dulu. Okay, so hari ni kita akan tengok detail lagi, mungkin detail lagi lah. Okay, human reproductive system terbahagi kepada dua iaitu male reproductive system dengan female reproductive system. Okay, so mana lagi complicated? Male ke female? Male ke female? Female. Male lah, male lagi complicated lah biasanya kan. Male, female lagi complicated lah biasanya. Okay, so male kita anggap dia simple lah. Simple, senang je nak ingat dengan tahu. Okay, so before kita tengok, saya terkeluar je. Okay, so before kita belajar details pasal macam mana production of sperm, spermatogenesis dan lain-lain proses, kita akan take a look at male reproductive organ. Okay, ataupun struktur-struktur yang memainkan peranan dalam male reproductive system kita lah. Okay. So untuk organ male reproductive system ada 4 parts penting lah. 4 parts penting iaitu number 1 adalah testis. Testis adalah the male gonad. Okay. Ataupun site of sperm production. Tempat di mana terhasilnya sperm. Okay. So this is the testis lah. Okay, nampak? Ada 2. Okay. Jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas. And testis ni akan disupport oleh scrotum. Scrotum ni yang memegang bahagian testis. Jelas? Jelas tak? Jelas, madam. Jelas, okay. Kalau tengok dekat sini, okay. Dalam ni gambar sebelum kita bedah dia ataupun nampak bahagian dalam. So this is the testis lah. Tapi bila kita buka dia atau kita cross sectionkan dia, kita akan nampak parts macam ni. Okay, ala-ala kidney tapi bukan kidney lah. So dekat sini adalah dia punya kawasan dan dia akan bersambung dengan epididymis. Okay, epididymis ni adalah tempat kita store the sperm. Okay, epididymis ni pula akan bersambung dengan vas deferens untuk kita keluarkanlah melalui vas deferens. Lepas tu dia akan lalu kat semua ni nanti dia boleh keluar. So this is another supporting structure which is kita panggil dia sebagai penis. Okay, jelas cakap tu? Jelas? Jelas? Madam. Okay, jelas. Okay. So testis adalah the male gonad iaitu tempat paling penting untuk kita hasilkan sperm lah, production of sperm. So system of ducts. Ducts ni adalah salu lah, okay, including epididymis tu sendiri tadi. Kita ada vas deferens, kita ada ejaculatory ducts. Ejaculatory ni adalah untuk kita keluarkan. Eject lah, okay. Dan juga urethra. Urethra ni adalah salu untuk salu kencing dan untuk keluarkan lah. Semuanya bersambung. Okay, jelas cakap tu. And then kita ada accessory sex gland. Bila cakap accessory ni dia adalah sampingan lah. Dan gland tu apa? Gland tu apa? Kelenjar.
kelenjar. So ada 2-3 kelenjar yang penting iaitu seminal vesicles. So kelenjar dekat sini dia dekat belakang urinary bladder kita. Urinary bladder kita adalah pundi kencing lah. And then kita ada prostate gland dekat sini. Biasanya kalau cancer untuk male kita tahulah prostate, cancer prostate kan. So ada satu lagi kelenjar. Dan the last one adalah bulbar gland dekat bawah dia. Okay, so ada 3 kelenjar bertindak sebagai accessory sex gland. Dan supporting structure, Madam dah cakap tadi, kita ada 2 sahaja iaitu scrotum yang memegang testis dan juga penis lah yang untuk ejaculate semua tu. Okay, jelas? Jelas cakap tu? Jelas. Jelas. Okay, so kalau tengok sambungan dia, this is the scrotum yang memegang testis. Okay, ni adalah testis. Testis akan bersambung dengan epididymis. Epididymis bersambung dengan vas deferens sampailah dia pergi kat bahagian belakang ni. Okay. Dan ini adalah salu, ejaculatory duct. Okay. Eject, untuk eject lah, untuk keluarkan. Dan dia akan bersambung dengan uretra. Uretra and then dia akan keluar. Okay. Itu adalah salu dia lah, dia punya ducts. Okay. Itu adalah male reproductive organ. Bila kita tengok, faham ke tak ni? Sunyi je lah. Sebab kelas sikit orang kan. Sunyi je kelas. Faham ke tidak? Faham ke? Faham, Madam. Faham. Faham, Madam. So tadi Madam tunjuk. Okay. So ini adalah bahagian. Apa ni? Bahagian apa ni? Let's see. Sekejap. Ini adalah bahagian apa? Testis. Okay, ini apa ni? Yang bersambung dengan testis. Apa dia? Apa dia? Suara sebelum saya panggil nama. Kelahok tak ramai dah ni. Senang je saya nak panggil nama. Apa tu? Epididymis. Epididymis. Okay, so ini adalah epididymis. Okay, yang ini? Salu ni? Was difference. Okay. So untuk struktur bahagian dalam testis ni, awak akan nampak dia ada banyak. Okay. Ada banyak sini. Dalam ni awak akan nampak ada coil. Something yang coil. Coil tu apa? Yang coil ni akan bersambung satu sama lain dan akan keluar. Apa yang coil ni sebenarnya? Coil ni berputar-putar atau berpusing-pusing kan? Okay. So coil ni adalah satu salu yang kita panggil sebagai seminiferous tubule. Okay? Faham tak? Faham tak? Faham tak setakat tu? Madam. Okay, kalau saya bawa keluar satu seminiferous tubule ni, iaitu satu tube ni, okay, dan saya cross sectionkan tube tu, saya akan nampak seperti ini. Macam ni, kat dalam dia. Jelas tak setakat tu? Ini kalau saya besarkan ataupun saya cross sectionkan the seminiferous tubule. Jelas, Madam. Madam. Okay. So, kalau tengok dia sama macam ni lah. Ini adalah cross section of seminiferous tubule dalam testis yang dia tunjuk kat sini 2 highlight iaitu Sertoli cell dengan Leydig cell. Okay, so sekarang Madam tunjuk. So, awak nampak seminiferous tubule ni dia bukan ada satu je, dia ada banyak, betul? Dan semuanya bercoil to each other. Between satu seminiferous tubule dengan another seminiferous tubule, okay, ada banyak, okay, akan ada beberapa sel dekat bahagian luar ni. Okay, let's say dekat sini. Ada sel. Okay. Sel ni nama dia adalah Leydig cell.
Dapat? Faham setakat tu? Faham. Tapi dekat bahagian dalam ada juga beberapa sel untuk dalam seminal tubule. Nama dia adalah Sertoli cell. Okay. Leydig cell adalah between satu seminal tubule dengan another seminal tubule. Tapi Sertoli cell ada dekat dalam seminal tubule tersebut. Okay. Dapat angkat setakat tu? Faham. Angkat tak setakat tu? Okay. So kalau tengok dekat sini, okay, dekat bahagian luar ni, okay, ada sel. Dekat base ni ada sel. Dekat sini pun ada sel. So penghasilan sperm adalah daripada hujung sini, daripada basement ke tengah. Sebab tu dekat tengah baru awak nampak the sperm. Faham? Faham tak setakat tu? Faham. Okay. So this is the Sertoli cell. So Sertoli cell ni function dia adalah dia akan bagi nutrient untuk penghasilan sperm. So daripada sel ni, katakan ini adalah primordial germ cell. Daripada primordial germ cell nak jadi spermatogonium, and until dia jadi sperm, ada satu part tu dia akan kena bagi nourishment ataupun nutrient. So Sertoli cell ni punya fungsi lah untuk bagi semua tu. Sebab tu dia duduk dekat dalam dan between sel-sel tersebut. Jelas tak? Setakat ni jelas tak? Jelas, madam. Jelas. Jelas. Okey, yang lakinya mana kelas ni? Tak dengar apa bunyi? Okey, jelas ke tak ni? Fauzul ada Fauzul. Fauzul Kabir. Ada, madam. Bazli mana Bazli? Bazli kelas ni kan? Bazli. Ada tak? Hilang. Dia buka saja kan? Hilang. Okay. So structure of spermatozoa. Nama lain sperm adalah spermatozoa. So ini adalah structure of spermatozoa. So kita ada empat structure penting, iaitu kepala, head, neck, midpiece ataupun middle piece dengan tail. Okay. Tak boleh nak bikin kat sana. So ini adalah structure of the sperm. Okay, kita sambung dengan dia punya middle piece. So middle piece and then sambung dengan dia punya kepala. Okay. So ini adalah head dia, kepala dia. Dalam kepala dia akan ada satu parts. Okay, parts dia nama dia adalah akrosom. Okay, so ini adalah akrosom. Dalam akrosom ni akan ada akrosomal fluid ataupun kita panggil hydrolytic enzyme. Siapa tahu function hydrolytic enzyme dalam akrosom ni? Siapa tahu? Tahu tak? Tak ada. Tahu tak? Ada orang tahu tak ni? Penetrate egg. Yes, untuk penetrate egg ataupun secondary oocyte lah. So dia akan nanti release enzim-enzim ni untuk penetrate egg ataupun secondary oocyte. And then ada juga nukleus dekat bahagian head ni yang bersifat haploid lah. And sebab dia adalah gametes. So ini adalah bahagian neck. Neck ni macam leher. Dia tak ada function sangat. Dia hanya menghubungkan antara middle piece ataupun mid piece dengan head. Okay, so neck adalah untuk join the head with the middle piece. Okay, and then apa function middle piece ni? Dalam middle piece ni akan ada sangat banyak mitochondria. Okay, abundance of mitochondria. Untuk apa? Mitochondria ni apa fungsi dia? Provide energy. Provide energy. So bila dia provide energy, awak tahu sperm boleh bergerak dengan sendiri ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sperm boleh bergerak sendiri tapi dia perlukan energy. So siapa yang supply energy adalah mitochondria dekat dalam middle piece of the sperm. So dia provide energy menyebabkan dia able to move lah. So tail ni adalah bahagian untuk movement. Okay, ini adalah ekor dia untuk movement. So awak boleh nampak kalau tengok video ke apa, tail tu akan bergerak dengan lajunya. Okay, supaya dia boleh move. Sperm ni boleh move. Jelas cakap tu?
Jelas. Jelas. Okay. So next kita akan tengok roles of hormones dalam spermatogenesis. So kalau tengok dekat sini, tadi madam dah lukis lah, madam dah kaitkan. So kalau kita cross sectionkan the testis akan dapat ni. And then saya ambil satu seminiferous tubuh yang cord together ni, kita cross sectionkan dia, kita akan dapat macam ni. Okay. And then bila kita zoom in, awak nampak dia jadi macam ni. Sperm tu dekat ujung-ujung. Sebab proses tu berlaku dari sini ke tengah. Okay, faham setakat tu? Faham setakat tu? Faham, Dan Ida. ini adalah proses spermatogenesis yang ke bawah ni. Okay, sebelum kita masuk tajuk spermatogenesis, kita tengok apa yang hormon-hormon buat dalam tajuk spermatogenesis. Okay, so the first one, okay, kita tengok ini adalah hypothalamus. Hypothalamus kat mana? Hypothalamus. Otak. Kat otak. Okey, dan hypothalamus ni akan bercantum dengan dua benda atau dua gland. Gland apa? Anterior pituitary gland dengan posterior pituitary gland. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Pernah, Ida. Anterior dengan posterior. Okey. So, bila seorang male ataupun a boy, male lah reach puberty, hypothalamus tadi akan secret gonadotropin releasing hormone yang bernama ataupun short form dia kita panggil GnRH lah. So hypothalamus awak akan secret releasing hormone ataupun gonadotropin releasing hormone GnRH. Dan saya buat anak panah ke arah anterior pituitary gland sebab bila GnRH akan dirilis oleh hypothalamus, GnRH kita ni akan stimulate anterior pituitary gland kita untuk secret dua jenis hormon, iaitu hormon FSH dengan LH. Okey, faham tak setakat tu? Faham tak setakat tu? Faham, Ida. Faham. Okey. Dan ada dua jenis sel yang kita belajar tadi, iaitu Sertoli cell dengan Leydig cell. Sertoli cell duduk mana? Dalam seminiferous tubuh. Leydig cell? Leydig cell. Luar. Tak ada Leydig, kita ada Sertoli. Cara senang lah nak ingat. L luar. Faham? Nampak ke? Dengar tak ni? Dengar tak? Dengar tak? Dengar madam tapi lambat. Dengar madam. Lag. Lambat Alamak. Okay, so sekarang nampak? Nampak? Laju tak? Okay, laju sikit. Alright, so Leydig tu cara senang Madam nak ingat. L, Madam akan ingat luar lah. So automatically Sertoli ni dikira dekat dalam lah, seminiferous tubule. Okay, so dan satu lagi adalah, awak nampak tak kita ada dua jenis hormon iaitu FSH dengan LH. So yang ini ada L kan? Betul? So saya akan letak Leydig kat sini. So automatik yang ini akan jadi Sertoli cell. Faham? Faham tak? Faham madam. Faham. Okay, secara mudah lah. Okay. So FSH akan acts on, okay, dia tulis acts on, bertindak ke atas Sertoli cell. Manakala LH pula akan bertindak ke atas Leydig cell. So apabila FSH bertindak ataupun acts on Sertoli cell, apa Sertoli cell ni buat adalah dia nak facilitate spermatogenesis, which is a process yang memang kita cakap lah. Okay, dia akan facilitate, melajukan lagi proses spermatogenesis by apa? Bagi nutrient. Okay.
supply nutrient ataupun nourishment. Macam tadi kita cakap. Okey, setakat tu jelas tak? Jelas Setakat madam. tu jelas. Okey, untuk developing of the sperm lah. So Sertoli cell ni juga akan secrete inhibin apabila FSH terlalu berlebihan. Okey, katakan dalam badan kita hormon ni terlebih, hormon B terlebih, akan ada negative feedback. Negative feedback ni adalah counter back lah. Katakan dalam badan kita terlalu banyak hormon A, badan kita nak normalkan, dia akan counter back. Bila counter back jadi apa? Kita kena kurangkan. Betul? Betul tak ni? Betul. Betul. Tapi kalau dalam badan kita katakan kurang sangat hormon A, tak cukup. So apa berjadi bila kita counter back? Dia akan jadi menaik. Sebaliknya lah. Tak semestinya mesti menurun. Kalau tengah menurun, negative feedback akan jadi menaik. Sebaliknya daripada apa yang tengah berlaku. Beza dengan positive feedback, kalau dia tengah naik, kita hantar positive feedback kepada otak kita, dia akan terus naik. Itu adalah positive feedback. Dia encourage lagi benda tu untuk berlaku. Ada banyaklah contoh. Okey, faham setakat tu? Faham setakat tu? Faham madam. Faham. So apabila FSH ni terlalu tinggi ataupun terlalu berlebihan, what happen is Sertoli sel kita ni akan secrete satu hormon bernama inhibin. Okey, inhibin ni akan buat apa? Reduce FSH secretion by negative feedback lah dekat anterior pituitary gland. So dia akan secrete inhibin ni akan stimulate anterior pituitary gland untuk reduce the production of FSH apabila FSH berlebihan. Faham setakat tu? Setakat tu? Faham. Yang kedua, kita tengok LH tadi acts on Leydig cell. Dan Madam dah cakap Leydig cell ni duduk kat luar antara seminiferous tubule dengan seminiferous tubule yang lain. Function Leydig cell adalah untuk secrete testosterone. So testosterone ni adalah sejenis hormon yang memang famous lah untuk lelaki kan. Okey, testosterone. Okey, faham saya tu? Faham? Faham madam. Okay, so function testosterone ada banyak. Okay, ada 3. Yang paling penting 3. Number 1 adalah untuk stimulate maturation of spermatocyte melalui meiosis dengan differentiation of spermatozoa. Yang ni kita akan tengok dalam spermatogenesis. Okay, kita akan tengok dalam spermatogenesis. Dia masih lagi untuk facilitate spermatogenesis lah. Yang kedua, dia akan develop and maintain secondary structure of male sex characteristic. Dan yang ketiga, dia control growth of vas deferens, epididymis, testis, scrotum dengan penis lah, part-part penting of the structure. Dia akan control the growth. So ada 3 function penting testosterone. Okay. Sama juga, kalau testosterone ni berlebihan dalam male, what happen? Dia akan hantar negative feedback kepada anterior pituitary gland dan juga hypothalamus. Jelas? Jelas tak? Setakat tu? Jelas. Jelas Sebab testosterone berlebihan. So kita nak normalkan balik rate of testosterone ataupun kadar testosterone dalam badan, kita akan hantar terus negative feedback kepada otak, hypothalamus. So kalau dia hantar, apa beza dua ni? Kalau dia hantar feedback kepada hypothalamus, dia akan reduce the secretion of GnRH. Itu salah satu contoh. Kalau dia hantar impuls kepada anterior pituitary gland ni akan block action of GnRH ke atas T. So mana-mana pun boleh lah. Faham tak maksud saya? Faham? Faham madam. Kalau dia hantar feedback kepada hypothalamus, so hypothalamus akan reduce production of GnRH. So sikit lah anterior pituitary gland ni akan hasilkan LH. Okay, tapi ataupun dihantar terus kepada anterior pituitary gland, dia akan block terus GnRH daripada act on dia. Bila GnRH tak dapat act on anterior pituitary gland, dia pun tak dapatlah hasilkan LH. LH tak boleh bertindak ke atas Leydig cell untuk secrete testosterone. So benda tu adalah negative feedback. Okay, jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas. Yang lain jelas ke tidak? Jelas madam. Jelas. Okay.
So, seterusnya kita akan tengok stages of spermatogenesis dengan dia punya hormonal control. So, spermatogenesis pernah dengar? Pernah dengar spermatogenesis? Benar. Benar. Proses apa tu? Proses apakah spermatogenesis? Proses apa? Penghasilan sperm. Yes, penghasilan sperm. Sperm tu bukan tiba-tiba terus ada. Proses Dia adalah penghalian sperm. Yes, betul. Razli, baru wujud. Tadi madam panggil dia nak. Saya sekat-sekat, madam. Okay, so alright. Okay, tak apa. So process of sperm production. So kalau soalan tanya sperm production berlaku dekat mana, awak tak bolehlah jawab testis saja. Awak kena jawab in the seminiferous tubule of the testis. Okay, sebab awak tahu dalam testis ada seminiferous tubule. Dalam ni barulah berlaku penghasilan sperm. Okay, faham? Faham semua? Faham. Okay, so kita tengok apa berlaku dalam seminiferous tubule, then it begins in male at puberty and continuous throughout life. Berbeza dengan perempuan, oogenesis, proses perempuan oogenesis kan? Adakah oogenesis bermula waktu puberty? Siapa tahu? Adakah proses oogenesis bermula masa puberty of a female? Yes or no? Tak. Tak, bila dia mula? Dalam perut. Dalam perut. Apa maksud dalam perut tu? Sewaktu seorang perempuan tu di dalam perut mak dia lagi, oogenesis dah start dalam rahim dia. Wow kan? Dia tak lahir lagi kat dunia ni, oogenesis dah mula dalam perut dia ataupun dalam rahim dia. Okay, itu adalah oogenesis. Dan beza dia satu lagi adalah bila untuk male, dia punya spermatogenesis ni continuous throughout life. Sampai mati pun ada je spermatogenesis. Tapi untuk female, kita hanya akan reach satu tahap yang mana kita hanya akan berlaku oogenesis sampai kita menopause. Betul tak? Betul tak? Betul ke tidak ni? Betul, madam. Betul. Sebab apa nanti waktu female Madam akan ceritalah kenapa kita punya stop waktu menopause. Kenapa lelaki punya throughout the life lah. Lelaki punya throughout the life sebab dia start waktu puberty dan dia tak ada limit. Okay, so dia akan continue sahaja. So kita akan tengok, okay, so this is the cross section yang Madam tunjuk tadi. Okay, nampak tak? Madam tak conteng lah PDF ni. Yang kanan ni. Nampak? Nampak yang ni? Nampak. Yang warna hijau ni kan. So ini adalah cross section dia. Kalau perasan dekat bawah ni banyak sel. Lepas tu makin atas sampai dah jadi sperm. Dia ke tengah sebenarnya. Okay, betul tak ni? Betul? Betul. Betul. Okay, so kita akan tengok, Madam akan terus pergi kepada spermatogenesis kat bawah ni. Okay, boleh. Okay, spermatogenesis dekat bawah ni. Okay, first kali kita punya sel ataupun male punya sel akan start dengan 2N iaitu primordial germ cell. Jelas agak tu? Jelas? Jelas tak ni? Jelas, madam. And then dia akan undergo mitosis ataupun mitotic division, okay, untuk hasilkan 2N juga, tapi nama dia sekarang adalah spermatogonium. Jelas? Kalau satu kita panggil spermatogonium, kalau dua kita panggil apa? Spermatogonia. Faham? Faham tak ni? Faham. Faham. So repeated mitosis ni akan hasilkan spermatogonia lah. Okay. So some spermatogonia ni akan remain near the basement. So ini adalah basement kita. Basement of seminiferous tubule. So kalau Madam lukis seminiferous tubule tadi, yang hijau kat luar ni adalah seminiferous tubule. Kuning kat luar ni. And then akan ada certain spermatogonium dia remain sahaja kat basement. Okay, dia akan store untuk further sperm production. So ada certain tu dia akan terus sambung proses tu ke tengah lah untuk hasilkan sperm.
Okay, faham tak? Faham tak? Faham. So ada yang terus ke tengah, okay, ada yang terus undergo undergo spermatogenesis, ada tu memang dia remain dekat tepi ni. Okay, jelas So spermatogonium ni ataupun spermatogonia kita ada balance tu yang tak duduk dekat basement membrane akan grow dan enlarge. Okay, dia akan grow and enlarge untuk hasilkan primary spermatocyte. Faham tak? Faham ke? Faham. Faham. So kita ada primordial germ cell. Daripada primordial germ cell ada spermatogonium. Spermatogonium akan grow jadi primary spermatocyte. Semuanya masih N sebab tak ada lagi meiosis berlaku. Betul? And then daripada primary spermatocyte akan undergo our first meiosis. Kita panggil dia meiosis 1. So bila meiosis, adakah dia masih maintain 2N? Adakah 2N jadi N? Tak, dia akan jadi 2 cell of N, haploid. Sekarang nama dia adalah secondary spermatocyte. Tadi dah primary, so sekarang secondary lah. Dapat tangkap? Kalau laju bagi tahu. So sekarang adalah secondary spermatocyte. Jelas tak kat tu? Jelas tak? Dengar ni. Jelas, madam. Okay, so waktu grow dengan enlarge ni lah, Sertoli cell akan bagi nutrien lah untuk pembesaran dia ataupun nourishment. Sertoli cell yang duduk kat dalam tu kan, yang ni. Okay, dia duduk kat bawah sikit sebab dia nak bagi nourishment untuk growth of spermatogonium jadi primary spermatocyte. So daripada secondary spermatocyte, dia akan undergo meiosis tu. Okay, so dalam meiosis tu awak tahulah kita akan dapat 4 different cell. Tapi semuanya masih haploid. Betul? Betul tak ni? Betul. Dan nama dia sekarang adalah spermatids. Spermatids. Okey, ada 4. Dan untuk pengetahuan awak, daripada stage tadi sampai stage sekarang, apabila berlaku division, the cell-cell ni semua akan remain dalam kontak. Diorang tak akan terabur ke terpisahnya sebab adanya connected ataupun connected by cytoplasmic bridge. Okay, cytoplasmic bridge tu adalah cytoplasm lah, dia ada bridge macam ni. Supaya dia punya penghasilan sperm adalah synchronize. Adalah ni pergi sini, ni pergi sini, ni dulu ke tak. Dia nak synchronizekan penghasilan sperm serentak. So diorang masih connected with cytoplasmic bridge. Okay, dapat? Dapat ke? Faham? Dapat. Faham. Okay, dan step terakhir adalah dah spermatid kan. Apa yang berlaku seterusnya adalah each spermatid, setiap satu spermatid ni akan undergo differentiation ataupun nama proses tu adalah spermiogenesis untuk menghasilkan spermatozoa. So spermatozoa tu adalah nama lain untuk sperm. Okay, faham? Faham. Jelas tak semua? Jelas tak semua? Jelas, madam. Jelas, madam. Macam madam cakap tadi, benda tu akan terhasilnya dari sini ke tengah, betul? Dari basement ke tengah. So dekat tengah ni dah terhasil lah sperm. Dan ini adalah seminiferous tubule. Dia adalah bentuk tubule. So sekarang kita punya spermatozoa ataupun sperm dah start motile. Motile tu maksud dia apa? Motile tu apa? Betul motile? Motile tu adalah boleh bergerak ataupun able to move. Okay, jelas tak? Jelas? Jelas. So daripada sini dia boleh bergerak lah. So dia boleh bergerak untuk keluar daripada seminiferous tubule ni. Lalu ikut sini, lalu ikut epidermis, lalu ikut apa tadi? Salut nak keluar tu kan.
ejaculatory ducts, semua tu dan keluarlah. Okay, faham cakap tu? Faham? Faham. Jelas? Jelas. Okay, so ada masa lagi 1 jam. Kan? So, madam nak awak hasilkan short notes. Okay, short notes tu faham kan? Short notes tu macam mana? Macam ni lah. Ada lukisan, ada briefing sikit. Okay, lepas tu untuk yang ni ada ni, lepas tu ada poin-poin sikit apa yang berlaku, fahamkan betul-betul dan sampai proses spermatogenesis. Okay, awak kalau nak senang spermatogenesis tulis apa yang berlaku siap-siap kat sini. Jangan tulis banyak ayat, banyakkan macam poin-poin macam tu. Faham? Dan saya nak awak hantar hari ni juga. Sebelum pukul 4. Saya akan letak kat GC. Boleh? Boleh madam. Boleh. Itu sahaja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh surai dan boleh start lah buat nota. Saya nak nota 3-3 Kali 3 male reproductive system lah dengan proses. Okay? Boleh? Boleh. Itu Boleh, sahaja. madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam.